rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sambungan pada selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semalam cerita kita tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya berada di Madinah. Sekarang ini ada tiga jenis manusia, iaitu yang pertama para sahabat orang Islam, yang kedua penduduk Madinah yang berada pada waktu itu yang belum lagi menerima Islam, dan yang ketiga adalah golongan Yahudi. Maka ini adalah masyarakat yang baru yang berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Subhanallah. Maka apa yang berlaku? Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan melakukan di sana? Maka struktur masyarakat baru yang ada di Madinah ini, maka pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mendirikan Masjid An-Nabawi. Jadi pembinaan Masjid An-Nabawi dibina. Tempat yang dijadikan tapak masjid itu adalah sebidang tanah yang dimiliki oleh dua anak yatim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli tanah itu daripada kedua-dua anak yatim itu. Lalu tempat itu sudah dibeli, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri turun padang bagi dia sendiri turut serta dalam usaha membina masjid itu. Jadi antara kerja-kerja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah Rasul SAW bertugas, dia mengangkat batu bata sambil membina masjid, letak batu-batu itu sama-sama dan sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memandahlah, bernyanyi ataupun mengungkapkan kalimat-kalimat supaya mempermudahkan segala urusan. Ramai-ramai merasakan kegembiraan, merasakan sudi, sedia menolong, buat kerja sama-sama. Apakah madah-madah yang Rasulullah SAW antaranya adalah tiada hidup kecuali penghidupan akhirat, ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi dekat sinilah ayatnya. Sedap kalau dengar dibacakan dalam bahasa Arab, tetapi di sini kita tahulah apakah madah-madah yang Rasulullah SAW menyebutkan. Antaranya juga adalah ini kerja lebih menyanjungi Tuhan dan menyucikannya. Jadi bila para sahabat, mereka begitu gairah, mereka begitu semangat dalam usaha mereka, kerja-kerja mereka, bahkan ada pula salah dari antara mereka, ini mana mereka bermadah. Ini bukan Rasulullah SAW tetapi para sahabat. Kalaulah Nabi bekerja kita rehat, ini adalah kerja yang sesat. Subhanallah. Maka mereka nampak, mereka mengatakan sedemikian sebab tak fair lah. Rasulullah SAW, dia Rasul, dia Nabi, dia turun padang, dia tolong membina masjid bersama mereka. Kalau Rasulullah SAW tak rehat, takkanlah mereka nak rehat, kan? Jadi mereka terus mengikuti, mereka membina masjid bersama-sama dalam keadaan girang, dalam keadaan gembira. Subhanallah. Dan kiblat pada waktu itu diarahkan kepada Baitul Maqdis. Jadi dekat sini kiblat pada waktu itu diarahkan kepada Baitul Maqdis. Maka kiblat mereka menghadap kepada Baitul Maqdis, dan semoga di bulan puasa ini, di Ramadan ini, kita berdoa semoga esok lusa Allah memudahkan urusan itu, urusan mereka yang tinggal di Baitul Maqdis, mereka yang tinggal di Palestin, semoga dipermudahkan segala urusan mereka, dan semoga Baitul Maqdis itu dimiliki oleh orang Islam sekali lagi, insya-Allah, biiznillah. Maka apakah tujuan masjid? What is the purpose? Kan? Jadi orang tanya kenapa harus dibina masjid ini? Kan? Kenapa Rasulullah SAW membina masjid di Madinah? Subhanallah. Maka masjid yang dibina, bukan setakat untuk solat sahaja di sana. Masjid dibina bukan untuk solat saja ataupun sembahyang di sana. Padanya kaum muslimin bertemu. Dekat ni adalah masjid ni tempat orang-orang Islam bertemu. Untuk apa? Untuk mendapat ajaran Islam dan arahan
daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tempat pertemuan. Maka semua etnik, semua kabilah, semua masyarakat boleh bertemu dekat situ. Kan? Anda bertemu, solat bersama berjemaah, maka berkenalan antara satu sama lain. Yang asalnya mereka sentiasa berkelahi, sentiasa bergaduh. Okey, maka zaman jahiliah, maka dekat masjid ini tempat pertemuan. Subhanallah. Masjid juga adalah tempat yang di mana melancarkan ataupun memberitakan sesuatu pengurusan, supaya terangkan masalah ataupun iklankan sesuatu perkara. Maka dia adalah tempat mereka bertemu untuk bermesyuarat, ada perundangan dan penguasaan undang-undang, semuanya berada di masjid. Subhanallah. So maksudnya dekat situ masjid ni very aktif. Okey, bukan setakat untuk solat sahaja, bahkan untuk bertemu, berkumpul, bermesyuarat dan sebagainya. Jadi dekat sini masjid juga, kita nak kena take note juga, masjid apabila dibina adalah tempat untuk sebilangan orang-orang muhajirin ataupun orang yang telah berhijrah. Maka mereka bila berhijrah, mereka tidak ada wang, mereka tidak ada harta benda, mereka tak bawa apa-apa kecuali diri mereka. Maka bila sampai dekat Madinah, mana nak tinggal? Tempat manakah mereka ingin berteduh? Maka tempat masjidlah dijadikan sebagai tempat beberapa orang-orang muhajirin yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada kekayaan, yang tidak ada wang dan sebagainya, untuk mereka berehat, berteduh di situ. Kan? Jadi kat sini kaum muhajirin yang fakir berlindung di dalamnya. Subhanallah. Maka itulah antara fungsi masjid. Maka satu idea yang baru ataupun dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Madinah adalah untuk mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansar. Kan, nak kena berkawan ataupun nak kena partner, nak kena ada team, nak kena ada partner lah, untuk menjaga antara satu sama lain. Maka perkara ini, majlis ini diadakan di rumah Anas bin Malik yang hadir 90 orang. Kan, setengah daripada mereka adalah orang-orang muhajirin dan setengah daripada orang ansar. Untuk apa? Okey, untuk membantu antara satu sama lain. Mereka boleh mewarisi harta pusaka selepas mati yang bukan daripada golongan zawi al-arham. So maksudnya apa dekat sini? Apabila dijadikan, dipersaudarakan, kalaulah satu daripada daripada Aus ataupun daripada Ansar dipartnerkan, kan, dan dipartnerkan dengan orang muhajirin, maka satu di antara mereka kalau meninggal, mereka dapat mewarisi antara satu sama lain. Jadi amalan ini yang dilakukan, okey, berlaku sehingga sebelum berlakunya peperangan Badar. Jadi kalau selepas peperangan Badar, Allah turunkan ayat stop benda ni. Kan? Jadi ayat orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu adalah lebih berhak terhadap sesamanya. Okey, so ini yang dimaksudkan dekat sini. Subhanallah, awal-awal pertemuan, awal-awal tinggal bersama dengan Ansar, orang-orang muhajirin meninggalkan segala perkara yang mereka ada. Apa sahaja harta benda, rumah dan sebagainya, mereka datang ke Kuntam ke Madinah untuk mempertahankan agama mereka. Dan apabila sampai di Madinah, tidak ada tempat untuk bertinggal, tidak ada tempat untuk berteduh dan sebagainya, maka Rasulullah SAW melakukan beberapa kemudahan bagi mereka. Maka orang-orang Ansar ni pun memang subhanallah, hati mereka ni sungguh besar. Mereka menerima perintah Rasulullah SAW dengan terbuka hati, bahkan mereka mengalu-alukan kedatangan orang-orang muhajirin. Maka apabila dipersahabatkan ataupun dipersaudarakan, maka lebih utama mereka, lebih sayang sahabat mereka itu. Subhanallah. So, orang tanya, kenapa lah Rasulullah SAW melakukan sedemikian? Okay, tujuan daripada persaudaraan muhajirin dengan ansar ini adalah, first kita nak kena faham, orang-orang Arab, mereka ni masih lagi ada
sifat asabiyah. Asabiyah ni maksudnya fanatik, masih lagi dalam keadaan mempertahankan darah daging, kan? So bila macam mana nak selesaikan, macam mana kita nak mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana dia adik-beradik kita, bukan daripada keluarga kita, bukan dan sebagainya. Maka ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal, yang ada setakat roh Islam sahaja. Maksudnya mereka cekal, mereka cintakan antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan supaya tidak ada perbezaan keturunan lah, tidak ada perbezaan, tak ada differentiating between, okay, kamu ni orang Melayu, ni orang Jawa, ni orang Boyan dan sebagainya. Ini sama juga berlaku di sana. Tak ada perbezaan antara kulit yang gelap, yang cerah, yang putih, yang hitam, kan, dan sebagainya. Maka tidak ada. Semua yang membezakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dihancurkan dan yang tinggal hanyalah Islam. Atas akibat ini, apabila seseorang itu dipersaudarakan, motif Rasulullah SAW adalah untuk menghancurkan segala sifat-sifat yang pernah ada sebelum ini, cuma tinggalkan roh Islam sahaja. Maksudnya tinggalkan yang baik, semuanya ikut dalam kategori orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sesuatu apapun yang boleh membanggakan seseorang ataupun boleh merendahkan seseorang, menjatuhkan martabat seseorang kecuali dengan ketakwaan sahaja. Nampak tak dekat sini? Subhanallah. Kita yang dah lama, yang dah jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita rasa bangga dengan diri kita. Kan, saya ni orang Melayu, saya ni orang Jawa, saya ni orang Boyan, kan, ada orang Madura dan sebagainya. Maka dekat sini tak ada perbezaan kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengutamakan saudara lain. Mengutamakan saudara lebih daripada diri sendiri. Adakan sifat tolong-menolong dan sikap berdampingan, kan, supaya dianjurkan ukhuwah, membekalkan masyarakat dengan 1001 contoh unggul lagi unik daripada yang lain. Boleh tak, termampu tak dilakukan sedemikian? Okay, memang Rasulullah SAW mampu melakukan sedemikian. Kita ada orang Arab, kita ada orang Rum, kita ada orang Parsi, kita ada orang Habasyah dan sebagainya. Mereka mencintai antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi, subhanallah. Yang cantik adalah dekat sini adalah kaum Ansar. Mereka menunjukkan penghormatan, sifat mengutamakan saudara dengan ketulusan hati. Memang subhanallah. Kaum Ansar, mereka menerima kedatangan orang-orang Muhajirin. Mereka menunjukkan pengorbanan yang di mana mereka mengorbankan apa saja yang mereka ada. Contoh, ada kekayaan, diberikan kekayaannya kepada saudara daripada Muhajirin. Subhanallah. Mereka mengutamakan saudara mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi betapa cantiknya orang-orang Muhajirin ini, kan, subhanallah, mereka menghargai kemurahan hati-hati orang-orang Ansar itu, kan. Tapi mereka pula alhamdulillah tidak mengambil kesempatan. Okay, tak ambil kesempatan daripada pemberian orang-orang Ansar. Subhanallah. Mereka terima apa yang diberikan ala kadar, setakat yang mereka perlukan. Ada seorang sahabat sehingga, kan, sahabat daripada Ansar dipersaudarakan dengan sahabat daripada Muhajirin, maka apa yang dilakukan? Dia katakan, kau pilihlah isteri aku yang mana satu yang kau sukai dan aku akan ceraikan apabila dah tak indah, kau kahwinilah dia. Sanggup melakukan sedemikian. Kau ambillah harta benda ku setengah dan setengah tu aku punya, setengah punya. Kan? Tetapi sahabat ini, siapakah dia? Nak kena ikut kelas hadis baru kita tahu siapakah dia. Maka sahabat ini, dia meninggalkan, dia katakan, semoga Allah berkati kamu, usaha kamu dan sebagainya, tunjukkanlah aku pergi ke pasar sahaja.
Maka apa yang dilakukan oleh sahabat ini daripada Muhajirin, dia minta orang sahabat daripada Ansar, saudaranya yang dipersaudarakan kepadanya, tunjukkan dia pergi ke pasar. Maka di pasar itulah dia buat bisnes. Daripada bisnes asalnya bisnes biasa-biasa, kemudian bisnesnya membesar dan akhirnya dia berkahwin dengan seseorang wanita. Subhanallah. Kan? Jadi inilah menunjukkan silaturahim di antara mereka. Subhanallah. Kemudian kita nak kena faham juga apa yang Rasulullah SAW meletakkan, apakah prinsip yang ada di Madinah, yang di mana Rasulullah SAW ingin semua buat perjanjian dengannya, kan, supaya dapat mengetepikan perasaan ataupun sifat-sifat jahiliah yang dulu, kan, seperti kecenderungan kepada kabilah, tak memberi peluang kepada orang lain, kan, yang mungkin berperanan dalam masyarakat yang baru ini dan sebagainya, kan. Jadi dekat sini Rasulullah SAW meletakkan berapalah rules and regulation, kan, untuk manusia mereka yang berada di Madinah untuk diikuti, kan. Jadi yang pertama adalah mereka ni adalah satu ummah, tak berbeza di antara satu sama. Tak ada perbezaan di antara mereka. Tidak ada perbezaan. Mereka ni semua ni manusia. Okay, mereka satu unit, satu ummah. Okay. Kedua, orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan sebarang masalah di antara mereka sendiri. Bahkan mestilah sama-sama bertanggungjawab memberi sumbangan dengan buat kebajikan untuk bayar wang tebusan darah dengan saksama. So maksudnya apabila ada masalah dengan orang Islam tertangkap ke ada masalahnya, kita tak boleh biarkan. Sebagai satu umat, sebagai satu unit, semua nak tolong ada satu sama lain. Orang yang beriman lagi bertakwa hendaklah menentang sesiapa yang membuat kesalahan, melanggar adab tata susila ataupun menentang orang yang melakukan kezaliman, membuat dosa dan sebagainya. Okey, jadi dekat sini Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat, mereka yang tinggal di Madinah, siapa saja nampak kezaliman, siapa saja bertakwa, dia tak nak menentang kezaliman, menentang kesalahan dan sebagainya. Jadi semua tegur antara satu-satu lain. Subhanallah. Amar ma'ruf wa nahi munkar. Keempat, nak kena bersatu. Satu jiwa, satu hati. Menentang orang-orang yang melakukan kezaliman. Okey, walaupun orang itu adalah anak mereka ke salah seorang daripada mereka dan sebagainya, salah tetap salah. Tak ada special treatment. Subhanallah. Hatta Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalaulah anak aku Fatimah mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Subhanallah. Maka itu yang diamalkan. Kemudian kita nak kena faham juga, dekat Madinah, Rasulullah SAW berdepan dengan bukan saja dengan orang Islam, bukan saja dengan Muhajirin dan juga Ansar, kan, tetapi ada kabilah yang di mana jatuh daripada golongan ahli kitab. Jadi dekat sini Rasulullah SAW ingin menyusunkan hubungannya bersama orang-orang Yahudi di sana tentang untuk mengadakan keamanan, untuk ada kesejahteraan, ada kemuliaan dan kebaikan yang manfaat kepada semua lapisan masyarakat ataupun manusia pada waktu itu. Kan? Jadi tak ada enmity, tak ada permusuhan di antara mereka. Maka Rasulullah SAW adakan peraturan-peraturan yang menunjukkan sifat toleransi yang belum pernah pada waktu itu dinikmati oleh dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam perjanjian dengan orang-orang Yahudi ni, mereka ada agama, mereka ada kitab mereka dan sebagainya. Rasulullah SAW memberikan kemerdekaan. Maksudnya mereka free dalam bidang agama, dalam kewangan mereka. Maksudnya Rasulullah SAW tak masuk campur. Rasulullah SAW langsung tidak mengambil tindakan politik
untuk menghalau ataupun merampas harta mereka. Subhanallah. Nampak tak Rasulullah SAW bila dah masuk Madinah, Rasul menjadi ketua, Rasul menjadi governor dan sebagainya, Rasulullah SAW tak mewajibkan mereka, orang-orang Yahudi yang bukan agamanya sama, buat bayar kepada mereka. Tak dirampas harta mereka. Okey, jadi dekat sini perjanjian yang direkodkan ataupun perjanjian antara mereka, antara kandungan perjanjian kaum muslimin sesama mereka juga. Subhanallah. So fair treatment. So saya sedang memberikan kepada mereka. Okey, so antara perjanjian ini adalah bahawa kaum Yahudi daripada Auf, okey, satu umat, tak nak mereka satu klan bersama dengan orang-orang mukmin. Bebas dengan agama mereka, tak masuk Rasulullah SAW tak wajibkan mereka masuk Islam, dan orang-orang Islam dengan agama mereka, dengan tuntutan mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang bawah kategori bersekutu dengan mereka. Okey, jadi ini perjanjian ini bukan setakat hanya untuk Yahudi sahaja, tapi untuk semua. Tetapi tengok orang-orang Yahudi nak tak nak juga apabila tinggal dalam penjagaan Rasul SAW, nak tak nak kena membiayai lah. Maksudnya nak kena berikan bayaran seperti mana orang-orang Islam juga hendak membiayai negara. So maksudnya bukan saja orang Islam saja keluarkan duit, kerana itu negara mereka, bahkan orang-orang Yahudi pun, since mereka tinggal bersama, kena contribute, kena memberikan. Ketiga, tak nak kena tolong antara satu sama lain, sebab mereka tinggal bersama-sama. Okey, jadi dekat sini siapa saja yang menyerang Madinah, semua akan mempertahankan. Bukan saja orang Islam saja, bahkan siapa-siapa yang tinggal di Madinah. Okey, subhanallah. Nak tak nak mereka kena menasihati antara satu sama lain, dan saling buat kebaikan dan juga bukan dosa. Kelima, dekat sini very important, siapa-siapa tak boleh dianggap bersalah, okey, oleh kerana kesalahan yang dilakukan oleh sekutunya ataupun daripada kaum kabilah mereka. Maksudnya apa dekat sini? Sebelum dijatuhkan hukuman, maka harus berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tak boleh mengambil hukuman ataupun jatuhkan hukum ikut suka hati. Kalau dulu kabilah A dengan kabilah B, maka kabilah A ada seseorang daripada mereka buat kesilapan dan mungkin buat sesuatu perkara kepada kabilah B, maka bukan semua harus diserang, bahkan orang yang kena hukum adalah satu saja. Okey, maka jatuhkan hukuman kepada dia, bukan menyerang kabilah dengan kabilah. Maka orang lain tak boleh jadikan ganti kepada orang yang melakukan kesilapan. Subhanallah, ini Islam. Pertolongan hendaklah diberi kepada orang yang dizalimi. Kan? Jadi kita ataupun masyarakat pada waktu itu, sesiapa sahaja yang dizalimi berhak untuk mendapat pertolongan. Subhanallah. Okey. Orang-orang Yahudi nak tak nak kena sepakat dengan orang-orang mukmin selama mana mereka tidak berada dalam keadaan perang. So maksudnya semua nak kena agree. Tinggal dekat negara sendiri, ada hukum hakam sendiri, maka semua mesti gembira ataupun kena ikut hukum yang telah diadakan. Okey, so subhanallah. Kota Yathrib terpelihara sepenuhnya, tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang bawah yang buat perjanjian ini. Okey, so maksudnya tak boleh ada coup d'etat ataupun tak boleh ada serang. Nak jadi ketua, kita serang ketua ni supaya kita jadi ketua, tak boleh dalam Madinah, dalam perjanjian. Itu yang dimeterai. Okey, kalau apa juga kemungkaran, contohnya bunuh atau apa juga pertelingkahan di antara sesama peserta yang buat perjanjian yang setuju dengan piagam ini, kalau mereka dikhawatiri membawa kepada bencana, maka hendaklah dirujuk kepada hukum Allah dan kepada penyelesaian oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Maka ini yang telah buat perjanjian dengan orang-orang yang sulit. Okey, subhanallah. Apa lagi? Ke-10. Dah. Tidak boleh beri perlindungan kepada musuh, iaitu Quraisy.
Begitu juga tidak boleh diberi perlindungan kepada orang-orang yang membantu orang Quraisy. Kan? Jadi ini perjanjian. Jadi straightforward. Kenapa? Sebab Quraisy mereka satu negara kan? Negara yang di mana ketuanya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang Quraisy memusuhi mereka. Maka sesiapa yang tinggal berada di Madinah tidak boleh memberikan perlindungan kepada orang-orang Quraisy. Nak tak nak ada janji menolong antara satu sama lain untuk mempertahankan Madinah daripada mana-mana pihak yang ingin menyerangnya. Okey, so maksudnya setiap orang daripada orang Islam, daripada mereka yang asal asli Madinah dan juga orang Yahudi, semuanya ada tanggungjawab untuk mempertahankan Madinah jika ia diserang. Subhanallah. Okey. Perjanjian ini tak boleh digunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan yang salah. So ini pun sama juga, Rasulullah SAW tak nak menggunakan dia. Sebab kalau kita perhatikan, sesiapa yang buat kesilapan harus didenda lah. Kan? Jadi ini Rasulullah SAW pun mengatakan sedemikian. Maka dekat sini, apabila buat perjanjian ini, maka Madinah dan juga sekitaran Madinah itu menjadi sebuah negara yang aman dan damai. Okey, dekat sini aman. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW kemudian buat perjanjian dengan kabilah-kabilah lain berdasarkan kepada keadaan dan suasana seperti mana yang inilah katakan tadi. So maksudnya Madinah, tapi dekat kabilah dikelilingi dengan kabilah-kabilah lain di luar kan, maka Rasulullah SAW pun buat perjanjian dengan mereka. Tapi dekat sini apabila orang-orang Quraisy dapat tahu yang orang-orang Islam lepas, mereka tak puas hati. Mereka benci, dendam, hasad, dengki terhadap keberjayaan, kan, kejayaan orang-orang Islam. Seperti mana yang mereka lakukan apabila para sahabat pergi berhijrah ke Habasyah, mereka jumpa Raja Najasyi supaya dipulangkan. Begitu juga dilakukan apabila mereka orang-orang Islam dapat berhijrah ke Madinah. Maka kita faham orang-orang Quraisy mereka ada hubungan yang baik dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapakah Abdullah bin Ubay bin Salul? Ketua munafik. Jadi ketua munafik ini asalnya, kenapa kita dah pernah faham, kita pernah terangkan kenapa dia benci sangat Rasulullah SAW, akibat dia tak dapat jadi ketua. Sepatutnya dia yang dijanjikan untuk jadi ketua. Bahkan orang-orang Quraisy semua dah iktirafkan dia bahawa sebenarnya dia akan menjadi ketua di Madinah ataupun di Yasrib. Tetapi datangnya Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka peluangnya terlepas. Dah tak dapat jadi. Maka mereka, orang-orang Quraisy marahlah. Kan? Kita dah support, orang-orang Quraisy dah support Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu dekat sini mereka marah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebab telah memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam. Okey, mereka terus tulis surat, mereka mengancam Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah yang tertulis ataupun tertera dalam perjanjian ataupun dalam surat amaran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sesungguhnya kamu telah pun memberi penempatan, diberikan tempat tinggal kepada teman kami itu, dan sesungguhnya kami bersumpah dengan nama Allah bahawasanya kamu mesti memerangi mereka atau memburu mereka ataupun menghalau mereka keluar, atau kami akan datang menentang kamu dengan seluruh kekuatan kami sehingga kami membunuh wira-wira kamu dan akan kami memperkosa perempuan-perempuan kamu semua. Nampak tak? Ini ancaman daripada orang-orang Quraisy kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun pergi kembali. Macam mana? Ini ancaman daripada Quraisy. Dan Quraisy adalah satu tribe ataupun satu golongan yang sangat kuat yang dikenali. Kan? Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul pun dah goyang, dah takut.
maka mereka pun berkumpul untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maklumat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat tahu yang orang-orang munafik ini nak serang, nak serang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah berkata kepada mereka, sebenarnya aku dah tahu pun, kan, kamu semua dah dapat satu ugutan ancaman daripada Quraisy terhadap kami. Maka apa yang kamu lakukan itu tak teruklah yang kamu plankan terhadap diri kamu sendiri. Kamu rela membunuh anak-anak kamu dan saudara kamu. Setelah mereka mendengar kata-kata Rasulullah ini, maka mereka pun bersurai. Kan? So Abdullah bin Ubay bin Salul ni macam actually dia nak membunuh orang, dia nak bunuh Rasulullah SAW. Tetapi mereka-mereka yang bawa-bawa dia, yang ada akal fikir panjang, stop daripada membunuh Rasulullah SAW. Kenapa? Tak nak ada temuan, tak nak ada masalah, tak nak ada pergaduhan, perburuhan antara satu sama lain. Jadi inilah antara sebab kenapa ni. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ingin membunuh Rasulullah SAW sebab hasad dan dengki terhadap Rasulullah SAW. Subhanallah. Lalu ugutan ini tak menjadi. Okey. Mereka faham bahawasanya Abdullah bin Ubay bin Salul tak ada kuasa ataupun tak melakukan apa-apa, maka akhirnya mereka mengugut ataupun mengancam orang-orang muhajirin ataupun orang-orang Islam yang pernah berada di Makkah. Maka mereka cakaplah, janganlah kamu syok sangat dengan kejayaan kamu melepaskan diri daripada kami ke Madinah ataupun ke Yathrib. Satu hari kami akan serang kamu. Akan kami membanteras hingga ke akar bumi, maksudnya akan hapuskan semua. Kita akan musnahkan tanaman-tanaman di rumah kamu dan sebagainya. Ini adalah satu ancaman. Maka subhanallah, satu ancaman pada negeri yang baru dibina, siapa tak takut? Betul? Okey, maka dekat sini mereka apabila dapat ancaman, mereka merasakan bahawa sini orang-orang Quraisy ni akan serang mereka. Kan? Maka setiap malam, pada malam-malam yang tertentu, kan, bahkan setiap malam, maka Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat berjaga dan mengawal di malam hari. Subhanallah. Kan, dari dekat sini mereka menjaga diri, mereka takut kena serang supaya mereka prepare dan sebagainya. Kan, jadi sehinggalah ada ayat daripada Allah SWT menerangkan ataupun menenangkan mereka. Subhanallah. Apabila diserang, ancaman saja adalah negeri baru, negara baru yang dibina, maka semua dalam kategori masih lagi merangkak. Tak ada askar, tak ada apa dan sebagainya. Maka akhirnya bila diancam, Rasulullah SAW bersama para sahabat, mereka mempersiapkan diri. Mereka menjaga-jaga pada waktu malam, takut kena serang. Subhanallah. Dan akhirnya akan sambung insya-Allah esok biiznillah, dan di mana akibat diancam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada mereka untuk mengangkat senjata. Maka angkat senjata maksudnya apa? Okey, pergi berperang untuk mempertahankan diri. Subhanallah. Maka kita faham dekat sini, kenapa anda dapat keizinan untuk pergi berjihad atau pergi berperang adalah akibat ancaman dan juga ketakutan yang amat dalam kepada mereka yang baru meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah. Keadaan Mekah mereka kena dalam keadaan hina, kan? Kena boykot, kena siksa dan sebagainya. Dan apabila sampai ke Madinah, adakah orang yang di Mekah tu ingin merasakan bahawasanya mereka ni masih kuat lagi, masih boleh kontrol, masih lagi boleh mengancam, boleh menyiksa orang-orang Islam? Maka inilah akibat ataupun sebab kenapa Allah mengizinkan kepada orang-orang Islam untuk mengangkat senjata. InsyaAllah tersambung minggu depan biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.